mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan belanjawan yang bagi saya begitu fokus, memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat selaras dengan temanya mensejahterakan rakyat, dan bagi saya adalah suatu yang amat memberangsangkan antara belanjawan yang terbaik yang pernah dibentang, mengambil kira situasi ekonomi global, tapi dalam keadaan yang sama saya percaya dia satu belanjawan yang sustainable, realistik, dan di samping itu dapat memenuhi keperluan yang biasa dituntut oleh segenap peringkat kumpulan dalam masyarakat kita, daripada rakyat biasa, petani, nelayan, pegawai kerajaan, pesara. Saya fikir tidak ada satu kumpulan yang agak terasing ataupun terkeluar yang mendapat nikmat daripada belanjawan ini. Saya dimaklumkan oleh Perdana Menteri hampir 100 touch point, ya, yang menyentuh semua perkara, pemberian dan tawaran dan sebagainya. Jadi bermakna ia telah pun dirangka mengambil kira input daripada masyarakat. Dia adalah penerusan daripada apa yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selama ini, iaitu selari dengan rakyat didahulukan. Jadi apa pun yang telah pun dibentangkan pada hari ini memberikan kepentingan dan juga fokus kepada kebajikan rakyat. Yang juga penting di sini bukan setakat itu, tetapi dia mampu menjana pertumbuhan ekonomi. Bagaimana yang telah pun disebutkan tadi, untuk tahun hadapan antara 4.5 ataupun sehingga 5.5%. Dan dalam keadaan yang sama boleh mencapai sasaran untuk mengurangkan defisit. Disebutkan untuk tahun 2015 3%. Jadi saya fikir adalah suatu yang amat berkesan sekali lah. Khusus untuk Kementerian Pelajaran Malaysia yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diberikan satu peruntukan terbesar 21% daripada keseluruhan belanjawan, iaitu sejumlah saya kira lebih daripada 38.7 bilion. Yang ini satu peruntukan yang besar, saya ucapkan terima kasih. Dan juga pemberian over and above ini ialah 500 million untuk tujuan penambahbaikan profesion keguruan, iaitu melatih guru-guru selaras dengan apa yang telah pun disebutkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baru dilancarkan oleh Perdana Menteri. Saya kira tidak ada pihak yang agak rasa terkilan lah, ya, termasuklah pegawai kerajaan yang dah diumumkan dapat bonus bulan setengah, akan dibayar dalam 3 peringkat, satu yang sudah pun lepas dibayar. Jadi ini juga satu pengiktirafan di atas sumbangan Perkhidmatan Awam dalam nak membantu pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Jadi pada umumnya saya rasa cukup bangga kerana usaha sebegini bermakna ekonomi kita akan terus mantap, rakyat akan dapat dibantu dengan cara yang agak langsung. Tadi Perdana Menteri menyebutkan tentang proses merasionalisasikan subsidi. Jadi cara yang telah pun disebutkan tadi dalam bentuk seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, ini suatu yang diharap-harapkan. Jadi BRIM kedua ini memang suatu yang telah ditunggu-tunggu. Apalagi dengan masukkan kumpulan orang bujang dengan pemberian RM250 ini juga saya fikir satu sumbangan yang boleh membantulah mengurangkan kos hidup bagi kumpulan yang sebelum ini tidak tersenarai dalam BRIM. Daripada apa yang telah pun diumumkan tadi mengenai dengan penurunan cukai individu dan lain-lain lagi, itu adalah satu cara untuk membolehkan sejumlah kumpulan pertama yang dahulunya dikenakan cukai terkeluar daripada kumpulan yang dikenakan cukai.
Yang kedua, mereka yang membayar cukai dapat penurunan satu mata. Jadi ini juga memberikan apa yang dikatakan take home income yang lebih dan secara langsung boleh membantu juga orang kata menambahkan pendapatan sebenar ataupun real income kepada rakyat Malaysia. Ketika BRIM pertama diberikan dulu, pembangkang jadikan isu ekonomi kerajaan tidak cukup duit, tetapi kerajaan dapat laksanakan dan kali ini dapat beri BRIM yang kedua. So apa yang nanti yang untuk pembangkang akan jadikan isu? Kita tidak ambil kira apa yang pembangkang sebutkan kerana yang telah pun diputuskan oleh kerajaan khasnya kelulusan yang buat oleh Perdana Menteri untuk menawarkan bantuan rakyat satu Malaysia itu ialah atas dasar tanggungjawab kita untuk mengurangkan kos hidup. Itu cabaran yang dihadapi oleh sebahagian besar rakyat kita, utamanya yang berpendapatan bawah daripada 3,000. Jadi ini telah pun kita laksanakan dan nampak lihat kesannya bukan setakat mengurangkan kos hidup bagi kumpulan tadi, tetapi wang yang telah pun dibelanjakan oleh mereka yang lebih daripada 2 bilion itu diputar balik masuk dalam sistem ekonomi. Ya, bermakna mereka ini berbelanja, jadi perdagangan dalam negara berkembang, consumption pun dapat meningkat dan ini satu pengurusan ekonomi yang saya fikir amat tepat. Sebab itu pada tahun ini masih kita lihat pertumbuhan. Tetapi yang juga agak penting di sini kerana pihak pembangkang berkata dengan perbelanjaan ini mungkin kita akan menghadapi masalah, tapi jelas terbukti bahawa kadar defisit negara juga dapat dikurangkan dan diteruskan untuk tahun ini bukan sahaja jumlah. Saya kira 4.7 juta isi rumah, tetapi kalau dicampur dengan orang bujang tadi, saya dimaklumkan lebih 2 juta adalah tergolong pada golongan orang bujang. Bermakna jumlah yang akan mendapat nikmat daripada BRIM dua ini selain daripada kumpulan 3,000 ke bawah, tapi orang bujang adalah satu jumlah yang besar. Jadi bermakna kesan kepada langkah BRIM ini akan membawa impak positif kepada pertumbuhan dalam negara. Kita dah jangka dah. Mereka kata ini election budget, tapi sebab bagaimana yang saya sebutkan awal tadi, apa yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan ialah untuk mengambil kira keperluan rakyat. Ini bukan kerana tuntutan pilihan raya dan sebagainya, kerana telah terbukti dalam bajet 2012 tahun ini pun kita telah mulakan dengan beberapa bentuk touch point. Tetapi Perdana Menteri juga prihatin tentang soal kos hidup, soal masalah ekonomi yang agak tidak menentu di luar sana, maka mesti ada satu langkah-langkah fiskal. Jadi disebut satu ialah fiscal responsibility, tanggungjawab fiskal dan juga fiscal consolidation. Ini dua teras penting dalam belanjawan ini menjadi asas pertimbangan untuk kita berbelanja ataupun kita membiayai bentuk-bentuk touch point yang telah pun ditetapkan tadi. Untuk ya, ini dengan apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, saya rasa sukacita kerana kita boleh meneruskan usaha-usaha kita untuk menentukan supaya mutu pendidikan negara kita dapat kita tingkatkan. Jumlah peruntukan yang disediakan itu boleh dikatakan besar. Lebih-lebih lagi tahun 2013 bermulalah apa yang kita sebutkan sebagai gelombang pertama dalam plan transformasi pendidikan yang kita akan laksanakan ini. Dan dengan cara begini kita akan melihat bahawa pembangunan modal insan di negara kita ini dapat kita bangunkan selaras dengan tuntutan industri dan sebagainya. Jadi saya sudah pun membuat perancangan yang agak teliti. Satu ialah untuk membangunkan prasarana sekolah, infrastruktur sekolah secara meluas di seluruh negara. Kita akan buat satu kajian yang baru untuk melihat bagaimana pengagihan peruntukan ini dibuat, di mana sekolah diperlukan, di situ sekolah akan dibangunkan. Di mana kekurangan bilik terajah, kawasan seperti itu akan diberikan perhatian dan tumpuan. Dan khusus untuk Sabah dan Sarawak, kerana kita tahu di sana terdapat kawasan-kawasan pendalaman, tidak seperti di Semenanjung, maka dia memerlukan perhatian yang agak istimewa. Ini akan kita laksanakan. Tetapi paling pokok dalam soal pendidikan tadi, bagaimana yang disebutkan oleh Perdana Menteri ialah kualiti tenaga pengajar guru, iaitu modal insan yang ada dalam kementerian yang perlu kita bina dari segi bentuk keupayaan dia.
supaya dapat kita melahirkan apa yang dikatakan pelajar yang mempunyai daya usaha pemikiran yang tinggi, higher order thinking skill. Ini akan kita tekan, dan sebab itu saya fikir belanjawan ini secara langsung membantulah kementerian untuk melaksanakan tanggungjawab secara lebih berkesan. Salah satu aspek yang kita letak dalam bajet wide dalam isu aspek gaji perbankan itu kerajaan memberi diskaun 20% kalau Ya, itu membuktikan satu ialah keputusan kita untuk menyediakan PTPTN ini adalah suatu yang memang suatu yang diperlukan. Jadi penghapusan yang dicadangkan oleh pihak pembangkang itu suatu yang langsung tidak berjejak di bumi nyata, tidak berasas, malahan boleh menjadi beban yang besar kepada negara kerana sebahagian besar daripada kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar tak mungkin boleh pergi ke universiti kalau tidak ada bantuan sebegini. Dan semalam pun saya sebutkan kalau tak adalah PTPN maka kemungkinan sebahagian besar tak dapat melanjutkan pelajaran, hanya terhenti setakat yang sudah sedia ada. Dan sekarang ini Perdana Menteri membuat tawaran pula, mungkin sebahagian mereka bila keluar ataupun daripada universiti sudah mula bekerja dan ada kemampuan untuk membayar, dan kalau mereka ni bersedia untuk membayar ataupun melunaskan dalam tempoh sekaligus, maka dia dapat satu diskaun yang besar. Ya, jadi itu satu tawaran. Tetapi di samping itu kalau mereka membayar secara konsisten, tak orang kata ada kelewatan dan sebagainya, dia bagi lagi diskaun 10%. Jadi ini tawaran-tawaran yang agak bagi saya boleh dimanfaatkanlah oleh mereka-mereka yang sudah mula berkhidmat selepas meminjam daripada tabung PTPTN.